Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada para penonton semua. Saya tutup ni sekejap. Okey. Saya selamat pagi, selamat santai hari Ahad. Okey. Mudah-mudahan semua sihat-sihat belaka hari Minggu ni. Alright. Saya Abdul Aziz Abdullah daripada syarikat Edu Intellect. Syarikat kami melaksanakan training untuk personal development dan juga keusahawanan. Dan juga selain pada training, kita juga buat coaching pada untuk personal development, life coaching dan juga untuk business coaching. Okey, hari ni kita relax sikit, santai sikit. Hari Ahad kan. Jadi biasalah saya kena buat disclaimer sikit. Semua yang saya cakap ni adalah pendapat saya. Saya tak kata yang saya ni terbaik, tapi adalah pendapat saya berdasarkan kepada pengalaman saya dan juga pengalaman hidup saya dan juga kerjaya saya lah sebagai seorang usahawan. Okey. Hari ni seperti mana yang saya cakap dalam saya punya topik tadi, bahawa saya nak cerita pasal alasan ataupun bahasa putih ni sebut excuses. Ya. Okey, sebenarnya manusia ni dia dalam menempuh hidup ni dia ada banyak alasan yang dibuat tau. Okey. Saya study sikit lah. Saya study alasan-alasan yang manusia bagi, sama ada daripada zaman seseorang tu masih kecil ataupun zaman dia sekolah, zaman dia universiti, zaman dia start berkerjaya dan sampailah sekarang, atau dia dah tua sekalipun, dah berumur sekalipun. Saya study ada lebih kurang 5 alasan utama yang manusia ni buat. Okay? Jadi kadang-kadang alasan ni valid tau. Alasan tu satu benda yang valid. Kadang-kadang alasan tu satu benda yang kadang-kadang tak masuk akal. Jadi saya nak kaitkan 5 alasan yang selalu orang buat ni dengan suasana hari ni lah. Kena kaitkan juga dengan suasana hari ni, sebab hari ni ialah dengan suasana COVID-19 ni. Kadang-kadang banyak orang terkesan lah dengan situasi COVID-19 ni. Jadi saya nak kaitkan contoh-contoh dengan alasan-alasan ni dengan contoh-contoh COVID-19 ni lah. Tapi sebenarnya kita boleh gunakan banyak. Kalau kita buat analisa balik, banyak sebenarnya contoh-contoh alasan yang orang buat kan. Tapi saya nak bagi contoh pasal COVID-19 lah ni kan. Okey. Yang pertama, alasan yang selalu orang buat ialah dia kata benda ni terlalu susah lah nak buat, dia kata. Ini satu alasan yang saya nampak paling banyak orang buat. Banyak orang cakap benda ni susah nak buat, dia kata. Okey. Jadi saya bagi contoh sekarang ni kan. Kalau bila seseorang tu, okey, saya bagi contoh COVID-19 hari ni kan. Okey. Kepada orang yang contohnya hilang pekerjaan, okey, ataupun orang yang berniaga dia jatuh, for example kan. Jadi dia buat alasan, dia kata benda ni susah nak buat. Okey. Maknanya sekarang ni bagi orang yang hilang perniagaan, dia akan buat alasan. Dia kata orang yang hilang semua pendapatan, dia akan kata benda ni susah nak buat. Maknanya contohnya dia dah hilang pendapatan, dia tak ada cara lain untuk dapatkan pendapatan. Jadi mungkin salah satu cara yang disyorkan dia buat adalah berniaga. Jadi dia kata benda ni susah nak buat. Dia akan kata benda ni susah nak buat. Alasan lah. Lepas tu orang yang berniaga, contohnya orang berniaga, kata dah dia buka kedai dan sebagainya, dia akan buat alasan. Dia kata susah lah kita nak jual online, susah, dia kata. Ni satu alasan yang banyak orang buat sekarang lah. Susah, dia kata. Benda ni susah sangat, dia kata. Itu alasan pertama. Lepas tu alasan kedua, dia kata benda ni lama sangat lah nak dapat, dia kata. Ni pun ada juga orang buat alasan macam ni. Contoh tadi orang yang hilang pekerjaan lah, dia hilang sumber pendapatan. Bila ada orang bagi risau daripada dia suruh buat sesuatu untuk kata replace balik pendapatan dia akan kata benda ni lama sangat lah nak dapat. Aku dah biasa income sekian-sekian banyak tiba-tiba aku nak kena buat benda ni lama sangat lah aku nak dapat benda ni kan. Ini alasan kedua yang banyak orang bagi kan.
Ataupun orang berniaga pun buat alasan yang sama. Dia kata, katakanlah perniagaan dia merudum. Orang kata, ada orang kata sekarang ni kamu kena ubah cara bisnes model kamu. Dia kata benda ni makan masa lah. Dia kata lama sangat nak dapat benda ni kan. Ni alasan kedua. Okay. Lepas tu alasan ketiga, ni pun ada juga orang banyak buat alasan ni. Saya tak ada masa, dia kata. Saya tak ada masa sekarang, dia kata. Ini untuk orang yang sibuk lah, dia kata dia tak ada masa kan. Jadi kalau kita kaitkan dengan orang yang terkesan hari ni, dia pun cakap benda sama. Saya tak ada masa. Saya tak ada masa nak belajar satu benda kan. Saya sibuk nak fikirkan macam mana orang kata nak replace semi income. Saya tak ada masa, dia kata. Kan? Ni alasan juga ni. Saya tak cukup masa. Saya tak ada masa, dia kata. Okay? Lepas tu satu lagi alasan yang orang buat, dia kata bila orang kata buat sesuatu, dia kata ni risiko tinggi. Risiko ni tinggi. Okay? Jadi ni pun alasan juga dia bagi risiko. Dia kata risiko dia tinggi nak buat benda ni. Okay? Contoh tadi saya bagi orang yang hilang pendapatan, bila orang syorkan dia buat sesuatu, dia kata ni risiko ni tinggi lah nak buat, dia kata. Kan? Begitu juga orang berniaga, bila dia tanya dia susut pendapatan, orang syorkan dia buat sesuatu benda, dia kata ni pun risiko tinggi lah nak buat benda ni, nak diversify, nak mempelbagaikan produk atau servis. Ni risiko tinggi nak buat benda ni. Okey. Ni pun alasan keempat orang selalu buat. Lepas tu yang kelima ni, ni khusus untuk orang yang orang yang berniaga ataupun orang yang baru nak start berniaga. Dia akan kata, tak cukup modal lah, tak ada modal. Jadi bila tak ada modal, tak boleh berniaga. Ni satu alasan. Jadi saya nak rumuskan kembali tadi, inilah alasan yang biasa orang buat lah. Yang pertama tadi, macam saya ulang balik, dia kata benda ni terlalu susah lah nak buat, benda ni terlalu lama lah nak buat, benda ni saya tak ada masa lah nak buat benda ni. Lepas tu benda ni risiko tinggi. Dan last lagi kata saya tak ada modal. Okay? So ini macam saya kata tadi, ini alasan yang biasa orang buat. Okay. Sekarang kita nak tanya diri kita. Okay. Bila kita bagi alasan untuk benda-benda ni semua, kita tanya kita, sebenarnya alasan tu untuk apa sebenarnya? Okay. Apa benda yang kita nak capai? Apa objektif kita sekarang? Okay. Contoh sekarang ni, kalau kita kata benda tu susah, contohnya pada orang yang hilang pendapatan kan, dia hilang pendapatan, dia kata susah nak berniaga, for example, dia kata. Ataupun orang yang berniaga, dia kata susah nak berniaga online. Jadi sebenarnya kena tanya, kalau untuk kita lawan sikap alasan dalam diri kita ni, so kita kena tanya kita, kalau kita tak belajar jual online, ataupun kita tak belajar macam mana nak berniaga, nak start berniaga, apa yang akan kita rugi? Dan benda yang kita rugi tu, apa kesannya dalam hidup kita? Okay, apa kesannya dia? Jadi instead of kita kata aku alasan tak nak, aku rasa susah lah aku nak belajar online, belajar berniaga online, susah lah aku nak berniaga, kita kena buat satu statement pada diri kita, aku akan belajar macam mana nak jual online walaupun susah, kerana kalau aku tak buat belajar online ni, aku punya bisnes akan jatuh, dan bisnes aku jatuh, aku akan tak dapat duit yang cukup untuk menampung kehidupan aku. So kita kena bagi satu positive affirmation dalam diri kita. So bila timbul je excuse macam ni, kita kena lawan excuse ni dalam diri kita, dan kita kena cakap pada diri kita, kenapa kita nak buat benda tu. Saya bagi contoh tadi, bila orang kata benda tu terlalu susah. Okay. Yang kedua, bila kita kata benda ni terlalu lama lah kan nak dapat. So kita kena cakap pada diri kita, yes, akan makan masa lama untuk saya dapat balik income yang mencukupi, kerana saya hilang pekerjaan ataupun kerana saya hilang kurang pendapatan perniagaan saya. Tapi saya akan buat juga, kerana kalau saya tak buat, saya tidak akan dapat income dan saya tak akan dapat pendapatan yang mencukupi untuk menampung hidup kita. Sebab benda tu penting. Jadi kita kena lawan statement tu dengan mengatakan, kalau kita tak buat benda tu, maka kita akan rugi. Okay? Macam tu juga nombor 3. Kita kata kita tak ada masa, kan? Bila kita kata tak ada masa, kita kena cakap juga pada diri kita bahawa saya walaupun tak ada masa, saya akan cari masa macam mana saya boleh capai benda yang saya nak tu. Contohnya kita nak belajar macam mana nak buat bisnes online,
nak jual barang kita online. Kerana kalau saya tak belajar, saya tak bagi masa untuk belajar macam mana nak jual online, maka saya tak akan dapat tingkatkan saya punya jualan dan saya akan rugi. Itu affirmation yang kita kena buat. Okay? Lepas tu yang keempat, bila kita kata benda ni risiko tinggi, kan, kita kena cakap affirmation dalam diri kita yang walaupun benda ni risiko tinggi, kita tak nafikan, tapi saya akan hadapi risiko ni dan saya akan nilaikan semua risiko-risiko ni, kan, supaya saya boleh kurangkan risiko ni. Kerana kalau saya tak buat juga benda ni akan mendatangkan mudarat kepada pendapatan dan income saya. Okey? Kita kena lawan. Jadi kita setiap kali ada yang timbul alasan benda ni dalam diri kita, kita kena straight away ingat balik kenapa kita kena lawan alasan ni. Dan last sekali, bila orang tu kata saya tak ada modal ataupun saya tak cukup modal, so kita kena jawab pada diri kita, kena tanya, kita kena buat satu statement pada diri kita. Kita kata yes, walaupun saya tak cukup modal, walaupun saya tak ada modal, tapi saya akan cuba juga usaha atau ikhtiar macam mana saya nak carikan modal supaya saya boleh buat sesuatu. Contohnya untuk menambah perniagaan kita ataupun untuk menambah pendapatan kita. Okey. Jadi inilah alam ni jap. Jadi inilah kaedah kita sekarang ni. Sekiranya kita bagi alasan dalam diri kita, kita kena fikir balik alasan yang kita bagi tu valid atau tidak, dan apa objektif yang kita nak capai. Yang penting kalau kita lawan alasan tu, objektif kita apa sebenarnya. Okay? Jadi saya bagi contoh tadi dalam situasi hari ni, bila orang terkesan dengan COVID-19, bila tak ada income, dengan COVID-19 tak ada income, dan juga dengan pendapatan perniagaan yang merudum. Tapi sebenarnya benda ni kita boleh guna pakai dalam setiap situasi dalam hidup kita, baik dah pelajar, baik yang orang yang bekerja dan sebagainya. Situasi-situasi di mana berlakunya kita letak alasan-alasan dalam situasi-situasi ini, kita lawan alasan kita tu dengan satu statement. Dan statement tu kena berdasarkan satu objektif. Satu objektif yang mana kalau kita ikut alasan-alasan ni, maka objektif tu takkan tercapai. Jadi kita kena ingat apa objektif kita, dan alasan ni kalau kita ikut, dia takkan capai objektif ni. Jadi kita kena lawan tu dengan satu statement mengatakan, saya akan, contohnya saya akan bagi masa untuk untuk kuruskan, untuk kurangkan saya punya berat badan. Contohlah, saya bagi contoh, orang kata tak ada masa nak bersenam untuk kurangkan untuk kesihatan. Jadi kita akan bagi statement, saya akan bagi masa. Walaupun saya tak ada masa, saya akan bagi juga masa untuk bersenam 3 kali seminggu supaya saya dapat hindarkan diri saya daripada kena penyakit-penyakit macam darah tinggi, sakit jantung dan sebagainya. Jadi kita kena letak objektif di belakang tu. Bila kita letak objektif, insya-Allah dengan affirmation ni kita akan dapat lawan semua alasan-alasan yang ada dalam hidup kita. Okey, itu sajalah. Sekian. Kalau tuan-tuan sudi, share lah video saya ni pada rakan-rakan. Itu sajalah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bye-bye.